Ada 7 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Makna tak dipandang oleh Allah ni maknanya jauh daripada rahmat Allah. Tak dipeduli oleh Allah. Tak di apa, doanya tu tergantung, tak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 macam golongan yang tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahkan wala yuzakkihim, tak akan diampunkan kepada mereka. Tak akan diampunkan oleh Allah terhadap dosa mereka. Apa dia? Yang pertama, sebelum tu Allah mengatakan apa? Udkhulu nara ma'ad dakhilin. Masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nak bagi tahu murkanya Allah Taala dengan 7 golongan ini. Siapa mereka? Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulun bih. 2 orang lelaki yang terlibat dengan homoseksual. Fa'il yang melakukan, wa maf'ulun yang diperlakukan, dua-dua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 homoseksual, 2 orang Ustaz. Laki ke perempuan ke, maknanya bercanggah dengan fitrah ni. Al-fa'il wal maf'ul bih, ini dilaknat. Yang pertama. Yang kedua, wan nakihu yadahu, orang yang menikah dengan tangannya. Dengan istilah kita, orang yang melakukan onani. Boleh faham istilah kita? Jadi orang yang menikah dengan tangannya, yang memuaskan nafsunya dengan tangannya, ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu kalau kita lihat kan, dalam galakkan berkahwin itu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya ayyuhas syabab, wahai orang-orang muda, kalau kamu mampu kahwinlah, cepat-cepat kahwin. Dan kalau kamu tak mampu, Nabi suruh buat apa? Puasa. Kerana puasa tu dia mencegah diri kita daripada melakukan fahsyat wal munkar. Jadi jangan sampai terlibat dengan masalah ataupun kes yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang namanya an-nakihu yada, menikah dengan tangannya, ataupun dengan istilah kita mudah faham, onani. Ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, wan-nakihul bahimah, orang yang mendatangi ataupun menikah, istilahnya menikah tapi maksudnya mendatangi ataupun berjima dengan bahimah, haiwan. La haula wala quwata illa billah. Tengok kambing tu comel, geram agaknya. Berlaku zaman kita tak? Berlaku di zaman kita hari ni. Kan dalam media kita boleh baca, kan dilaporkan ada juga yang macam tu, yang melakukan hubungan seks dengan haiwan, dengan kambing habis, dengan singa tak berani pula Ustaz kan. Jadi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukumannya dalam sebahagian riwayat dikatakan dua-dua kena bunuh. Orang yang melakukan tu kena bunuh, haiwan kena bunuh. Yang buat tu tak apalah, memang dia salah dia. Kesian tak pasal-pasal jadi mangsa keadaan. Jadi ini yang ketiga, dilaknat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, an-nakihu imraati fi duburiha, orang lelaki ataupun suami yang mendatangi isteri, yang berjima dengan isterinya pada liang yang salah, iaitu pada duburnya. Ini yang keempat. Tidak dipandang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini larangan keras ni, 7 ni larangan keras. Kan? Yang kelimanya, wa jami'u bainal imraati wa natiha, seorang lelaki yang berkahwin dengan mak, lepas tu kahwin pula dengan anak dia. Kan? Berjima dengan mak, lepas tu berjima pula dengan anak dia. Kan? Maknanya kahwin dulu, kahwin mak, kahwin anak sekali. Kan, ataupun walaupun waktunya berbeza tapi dah kahwin dengan mak, anak tu kan dah jadi haram kepada kita. Kan, maknanya ini yang kelima. Yang keenam, wazani bihalilati jarihi, seorang yang berzina dengan isteri jiran dia. Kan, macam-macam kan. Jadi isteri jiran bukan hak kita kan, pandang pun tak boleh, apatah lagi sampai tahap zina, melakukan persetubuhan dengan isteri orang lain, isteri jiran kita. Ini kerana banyak batas yang dilanggar ni, hak jiran langgar, hak Allah langgar, banyak hak dilanggar, batas-batas langgar. Jadi ini yang keenam yang mendapat laknat, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, al-mu'dhi jarahu hatta yal'anahu, seseorang yang menyakiti jirannya, yang mengganggu jirannya, yang menceroboh hak jirannya sehingga dia dilaknat oleh jirannya.
Kadang-kadang kita buat sesuatu, mungkin buat sesuatu yang menyebabkan jiran kita marah sangat.